Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Afiq Aziz daripada Klinik Kesihatan Pasiakar. Saya ni penyerah bahagian kusta lah. Cuma sebelum tu kita mulakan dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, bismillah. Hari ininya saya akan bagi CME berkenaan dengan leprosi ataupun kusta lah. Penyakit leprosi ataupun kusta. Sempena sambutan Hari Kusta Peringkat Dunia jugalah. Dia biasa disambut hari Ahad hujung bulan Januari. Jadi tahun ini jatuh pada 28 Januari lah. Hari Ahad nanti adalah hari kusta sedunia lah. Dan tema tahun ni adalah Beat Leprosy lah. Okay, slide ni saya pakai slide daripada Dr. Nur Azura Muhammad. Dia konsultan lah di Ganu ni. Dan dia juga visiting di hospital besut lah. Okay. Untuk hari ini saya akan cerita sedikitnya berkenaan dengan introduction. History tak, saya skip je history ni. Pasal Mycobacterium leprae, clinical feature, investigation yang kita nak buat dan juga management dia. Sekarang ni mitos-mitos berkenaan dengan leprosi lah. Kalau dulu kan kata kusta ni tak boleh nak rawat. Kusta ni adalah juga sebagai sebagai apa? Sumpahan tak. Transmit through sexual, sebenarnya tidak melalui sexual pun. Dan hanya efek orang-orang tertentu, efek risk tertentu dan ataupun sosioekonomik tertentu sahaja. Lepas tu juga mitosnya kusta ni menyebabkan jari-jari jatuh lah, panggil jatuh jari tak. Itu antara mitos-mitos yang ada lah. Sebab kusta ni memangnya adalah penyakit yang lama dah. Kalau kira zaman Nabi pun ada dah. Dan dalam hadis pun termaktub lah. Maksudnya ada dalam doa yang diajar tu. Allahumma inna na'udzubika minal Allahumma inna apa dah masa COVID kita baca tu. Alah, tak mai pula dah. Tak apa. Penyakit kusta ni nama, kalau Melayu kat panggil kusta, kita ada panggil lepra, Cina panggil mafeng. Dan dia ni adalah penyakit yang berjangkit. Kalau kita kaum special pun, isu kita pergi ke lapangan pun, concern kita bagi tahu kepada komunitinya, kusta ni adalah penyakit berjangkit tak? Dan dia disebabkan oleh bakteria Mycobacterium leprae, iaitu adik-beradik kepada Mycobacterium tuberculosis. Jadi dia ada juga ciri-ciri persamaan dengan TB tu, dia memang ada jugalah. Sebab dia adalah adik-beradik dengan Mycobacterium tuberculosis lah. Cuma dia ni Mycobacterium leprae lah. Dan dia attack utamanya pada kulit dan juga pada saraf utamanya. Dan dianya boleh disembuhkan sepenuhnya. Maksud sembuh tu maksudnya kuman tu hilang lah. Dan delay treatment, kalau lambat treatment boleh menyebabkan kecacatan kekal lah. Yang kalau kita turun ke lapangan, kita maklum kepada pesakit pun, isu permanent disability, isu kecacatan kekal lah. Sebab tu kita concern berkenaan dengan penyakit kulit ni. Okay. Ni intro dia sahaja. Okay, skip je. Sebab ini slide ni kita ada 260 slide. Tapi kita tak go through semua lah. Okay. Kalau dulu ada leprosarium di Sungai Buloh lah. Maksudnya di kawasan banyak ekar, 100 ekar rasanya, untuk pesakit-pesakit kusta sahaja. Okay.
Ni history lah. Ini definisi dia, chronic infectious disease in human. Maksudnya penyakit kronik yang berterusan, penyakit kronik lah pada efeknya skin dan peripheral nerve dan caused by Mycobacterium leprae. Ni lah apa? Dia sejenis intracellular acid fast bacilla juga, sebagaimana Mycobacterium tuberculosis macam penyakit TB juga. Bakteria ni, mana nata ni, dia duduk dalam selular lah. Dan kita boleh tengok dalam smear, maksudnya dalam cecair lendir tu kita boleh tengok bawah mikroskop juga dah. Ada saiz dia dan dia juga boleh grow dalam macrophage dan Schwann cell. Maknanya macrophage ni dalam immunity, sel imun kita, dan juga dianya boleh duduk dalam sel saraf dah. Maknanya sel saraf. Okey, dan dia memang unik bakteria lah. Boleh infect peripheral nerve, non-myelinated Schwann cell, boleh juga. Unable to be grown in vitro ni maksudnya kuman bakteria, kuman leprosi ni dia tak boleh nak pego dalam makmah. Bubuh dalam piring makmah tu tak hidup. Dia payah nak biok dalam makmah ni tak berjaya, payah. Dah. Tapi maksudnya yang bolehnya tahu lainnya dia pego dalam bawah tapak kaki tikus. Maksudnya dia boleh kalau bubuh dalam tapak kaki tikus kan, dia akan hidup lah bakteria ni. Untuk dibiarkan. Kalau dibiarkan ni isu untuk kita test sensitivity ubat lah. Kita nak test ubat yang berkesan tu, sensitivity, nak culture dianya, culture pada kaki tikus. Sciatica ni. Okey, lepas tu dia ni kuman ni dia lambat. Memang slow. Dia nak biak ni sebenarnya slow. Mana 12 hingga 14 hari dan dia suka duduk, mana sekali nak pisah, nak pecah jadi dua tu 12 hingga 14 hari. Dan dia suka duduk tempat sejuk lah. Tempat sejuk dia berbanding dengan tempat panas. Dia suka duduk tempat suhu sejuk lagi. Lepas tu kalau di environment pula boleh berada dalam 5 bulan jugalah. Dan dianya human host, tapi dia boleh juga duduk singgah dalam chimpanzee ataupun armadillo dah. Monyet ataupun armadillo. Kita ada tanya itu soalan pada Dr. Azura juga, itu boleh duduk dalam tergiling ke tak? Setakat ni tak ada lah. Ada. Mana armadillo ni di US, Malaysia ada tergiling, tapi setahu Dr. Azuranya tak ada lagi lah dalam tergiling Malaysia. Okey. Dan dia ni kalau tengok mikroskopnya memang apa, boleh jadi nampak macam panjang-panjang gini lah. Dan kalau boleh kupu kan, dipanggil global lah. Okey, ni isu transmission, isu berjangkit berjangkitnya lagu mana? Ni yang kita concern sebab dia penyakit. Dia tubik melalui mukosa sama ada melalui hidung ataupun mulut. Boleh dah. Ataupun broken skin of untreated patient. Maksudnya kulit kalau luka, air kulit serous tu boleh memberikan jangkitan jugalah. Tu dia tubik daripada organ yang telah dijangkiti lah. Lepas tu dia masuk pula, sama juga boleh masuk ke hidung dan mulut melalui pernafasan ataupun masuk melalui kulit organ yang setuh dengan kulit terbuka, kulit luka dah. Jadi mekanisme dia melalui droplet lah. Ni direct transmission dia daripada orang yang sakit ni. Dia batuk ke, sedut, masuk dari paru-paru juga. Lepas tu pergi ke dia akan pergi ke saluran darah. Kemudianlah dia akan pergi tempat yang dia suka. Berbanding dengan adik-beradik dia TB, Mycobacterium tuberculosis, dia memang akan banyak suka duduk di paru-paru. Tetapi kalau Mycobacterium leprae ni, dia akan bergerak ke saluran darah. Pertamanya dia akan pergi ke kulit lah. Dia akan cari apa? Dia cari melanocyte, sel
sel kala kulit ni. Kalau hitam ke banyaklah melanocyte ni, melanin. Dia akan menyebabkan bila dia masuk biok dalam melanocyte ni, orang tu akan jadi putih. Jadi kuranglah pigmen dia tu akan jadi cerah sikit. Area kulit tu akan jadi cerah. Tapi ni bukan tip penjagaan kulit dah. Nak nak kena kusta nak. Tapi kulit tu akan jadi putih. Okey, yang kedua dia akan pergi juga kita sebab dia suka pada saraf. Dia akan pergi ke saraf. Schwann cell ni akan menyebabkan parestesia, anesthesia, dystesia, maksudnya deria tu akan berkurang, deria tu akan mari deria serba, deria sakit ada juga, pricking pain ada juga. Lepas tu dia akan pergi juga ke sebaceous gland, iaitu kilang buat minyak peluh. Maksudnya buat minyak peluh ni untuk kulit kita jugalah. Kalau tak ada minyak akan jadi kering. Jadi orang yang kena kusta ni akan jadi sebaceous gland dia akan rosak, akan jadi kurang minyak lah, kurang minyak muka tu dah. Lepas tu rambut pun dia sel rambut dia akan hilang rambut, dan juga sweat gland juga akan efek jadi kulit lagi lah kering juga dah. Okey, tu direct transmission juga. Ni kalau lah luka lah, daripada ludah ke luka ke kulit luka tu sama juga, dia akan pergi ke sel darah, pergi ke melanocyte, ke saraf, pergi ke sebaceous gland, sweat gland, dan juga hair lah. Ni indirect ni tak apalah. Less artikel kurang lah, artikel berkenaan dengan indirect transmission dah. Okey, lepas tu jenis sini pun saya akan skip dia juga. Okey, risk factor. Risk factor orang ikut orang hok kenanya budak tu lebih mudah kenalah dalam keluarga. Lepas tu lelaki lebih ramai daripada perempuan hok kena. Household contact memang lebih ramai hok kena berbanding dengan social contact. Lepas tu orang yang kena BCG, buat BCG ni memang ada study juga, memang reduce risiko untuk kena infection lah kalau BCG, ataupun akan reduce severity lah. Lepas tu kalau orang tu makan poor nutritional status pun akan worsen disease juga lah. HIV akan increase risk juga. Kalau HLA ni isu DNA je. Tak guna tu dia, ni isu DNA. Okay, clinical feature pula dia ni. Pertama kita tanya apa kita kena diagnose leprosi ni awal. Pertamanya sebab nak prevent spread lah, mana mengelakkan nak menghentikan penjangkitan penyebaran dan juga nak elakkan daripada kecacatan dah. Sebab tu kita nak detect awal. Okey. Ni kalau tengok ada masalah kulit ni. Hypopigmented dah, makna kulit dia adalah cerah sikit ni. Tu area cerah. Kulit ni area cerah. Belakang ni pun ada area cerah kan. Okey, diagnosis yang ditanya. Jawapan dia adalah Hansen disease dah. Maksudnya Hansen disease ni penyakit kusta lah. Jawapan dia dah. Okey, differential diagnosis lah. Maksudnya untuk isu kulit ni sebab kusta ni dia banyak mimik, dia boleh banyak rupa, banyak wajah. Dan banyak differential lah. Dia tu boleh juga tinea corporis, boleh juga pterygium versicolor, boleh ke juga eczema dah. Eczema, lepas tu boleh juga mycosis fungoides. Kalau tinea ni hot point penting sini antaranya ialah tinea ni dan juga eczema dia biasanya ada itchy dah. Ada gatal. Kalau lah kusta ni dia efek deria, dia sepatutnya tak gatal dah. Kalau kulit ni dia tak gatal pun. Sebab itulah kadang-kadang pasien lambat mari untuk dapatkan rawatan sebab tak gatal. Berbanding korak atau berbanding eczema, berbanding juga dengan penyakit kulit lain lah.
Ya kan ada deria rasa gatal ke apa. Tetapi kalau panas sekalipun lah kusta ni dia tak gatal pun. Menyebabkan rada delay treatment jugalah. Okay, untuk history taking lah mana kita nak initiate nak tanya patient tu. Ni untuk doktor lah pertamanya. Pertama nak tanya mana lesion tu yang ada tu, kulit lesion appear kat mana, bila dia appear. Biasanya penyakit ni penyakit kronik lah, biasanya lama dah, bukannya seminggu dua lah, kebanyakannya lama dah penyakit kulit tu lah, lesion tu. Lepas tu tanya juga treatment gapo dah dia tera, GGP mana dah, ambil steroid dah ke, ambil antibiotik dah gapo ke. Waktu untuk kita rule out lah differential kita. Lepas tu ada gatal ke dak, kita kalau high suspicion lah kalau tak gatal. Lepas tu ada reduce sensation ke dak, kurang dari rasa ke dak. Lepas tu ada penyakit kulit lain lagi ke dak lah. Lepas tu tanya ada ke dak kontak dengan orang kusta dah ataupun masalah kulit yang lain dalam keluarga ke. Lepas tu tanya juga ada deformity ada bahagian kaki, tangan, mata ke. Dan tanya dia punya pekerjaan untuk risk dia dan juga underlying medical problem lah, nak tahu dia punya ada masalah saraf ke apa. Okay, lepas tu lagu mana pula kita nak examine dalam bilik yang cerah lah. Memang bilik yang cerah sebab kena buka habis atas bawah lah. Dan kita test juga deria guna penjukir gigi. Lepas tu kita juga tengok visible deformity, examine skin dia. Lepas tu check kalau ada patches dan test for sensation dan count number of patches lah. Number of patches ni memang penting untuk klasifikasi leprosi itu sendiri. Dia ada yang 5 lesion ke bawah dan 6 lesion ke atas. Beza dia. Dan juga ada juga tengok juga masalah saraf ni. Masalah saraf ni penting juga lah. Sebabnya penyakit kulit lain dia tidak efek saraf. Special unitnya kusta ni dia efek saraf. Jadi waktu kalau ada je efek saraf kita kena high concern lah. Of course lah rule out lah kecil manis ke apa tu. Kalau patient datang komplain kadang-kadangnya memang ada serbai kaki, tak ada kecil manis juga, memang boleh juga Kalau kita sebut ni boleh dua-dua. Masalah saraf ni bukan sahaja di kulit, bukan pada penyakit kulit tu sahaja Masalah saraf yang maksudnya tangan dia tak ada masalah kulit tu. Contoh atas belakang tapi ada masalah saraf di tangan, di kaki, tu kita high suspicion juga Okay, ni clinical manifestation, incubation 2 to 10 years. Kalau dalam CPG baru atau manual baru memang up to 30 year, 30 tahun lah. Dan dia ada 3 cardinal sign, 3 tanda utama, 3 tanda besar. Ni penting dalam CME kali ni, 3 benda ni lah. Penting kali ni. Yang pertama dia hypopigmented, rupa dia tu dia nampak alah cerah-cerah, hypopigmented. Ya, ataupun boleh juga dia tak hypopigmented, dia nampak kemerah-merahan, erythematous Skin lesion tu dia masalah merah atau masalah putih-putih. Bersama dengan impair sensory, maksudnya bersama dengan kesan pada saraf, pada sensory dia reduce Yang kedua ada enlarged peripheral nerve. Maksudnya kita check saraf dia tebal. Nampak? Maksudnya kita check tu saraf-saraf peripheral dia memang tebal. Great auricular nerve ke banyak memang nampak tekak pun nampak je. Lepas ni kita akan go through untuk peripheral nerve ni lah. Memang akan nampak timbul tebal saraf tu. Yang ketiganya kita tengok melalui makmal lah, iaitu melalui saya sebut tadi air bawah kulit, air kulit ataupun melalui biopsi kulit, HPE lah biopsi ni ni 3 cardinal sign lah. Hypo dengan erythematous bersama dengan sensory impairment, ada peripheral nerve enlargement with sign of nerve damage, atau yang ketiganya melalui ujian makmal ada positif smear tu
ataupun biopsi positif. Okey, ni general simptom dia lah. Kalau numbness ada paresthesia, shooting pain. Mana paresthesia numbness lah, mana sebel tiba-tiba kan. Lepas tu ada shooting pain pun ada, anesthesia dengan motor weakness pun ada. Nasal stuffiness maksudnya ada bekuk di mucosa dia lah, sama di hidung dia ataupun berlaku darah hidung, epistaxis dia. Lepas tu synovial swelling boleh, edema, acquired ectasiosis, kering kulit ni lah, ectasiosis kering kulit. Lepas tu loss of sweat and hair, mana gugur rambut, gugur bulu roma lah. Arthritis, ANL, ada juga orchitis boleh, lymphadenopathy, myositis dengan visual disturbance. Ni general symptom lah. Boleh ada ataupun boleh juga tak ada deh. Dan hak ni adalah classification dia deh. Classification ni kita ada 3 jenis. Ridley, Jopling, Madrid dengan WHO. Untuk peringkat KK sebenarnya kita minat dan kita gunanya adalah WHO punya classification. Senang je. Maksudnya paucibacillary dengan multibacillary. Kita decide dia melalui bilangan lesion tu, berapa banyak lesion tu. Kalau kurang pada mana 5 ke bawah masalah kulit tu, bilangan dia, topok-topok dia tu kurang pada 5, dan kita cek smear, kita cek toreh air bawah kulit, kita ambil air bawah kulit negatif, tu lebih kepada paucibacillary, tapi dia ke positif biopsi lah. Yang kedua, multibacillary ni smear positif, maksudnya dia punya air bawah kulit, kita toreh kulit dia, kita ambil air tu positif, jupuk bakteria ni. Dan bilangan dianya topok-topok tu banyak lah, 10 ke lebih pada ne ke atas. Dah. Okey, ni paucibacillary. Kalau Ridley Jopling ni pula ada tuberculosis, dia ada tier tuberculosis pun, dia ada lepromatous tuberculosis. Lepromatous dia ada dua hujung lah. Kalau tuberculosis ni ia lebih ringan, lepromatous ia lebih teruk. Dah. Jadi hak ni pentingnya, biasanya dia bagaimana dia ceknya melalui klinikal dan juga histopatology feature lah, iaitu melalui HPE biopsi jugalah Ridley Jopling. Jadi klasifikasi Ridley Jopling ni diguna oleh HNZ lah. Set dermata tu dia guna classification Ridley Jopling lah. Specialnya dia lebihnya sebabnya dia nak tengok kesal buruk akan datang, komplikasi dia, dan juga dia punya risiko untuk kena reaction lah. Reaction dia, mana borak dia tu lebih kepada borderline dan juga lepromatous lah. Jenis-jenis dia lah. Tapi pihak kita possible surgery, multibacillary dah. Okey. Jadi hak ni kena belajar juga Ridley Jopling ni, sebab Ridley Jopling ni dia rupa dia lagi banyak. Jadi lagi banyak belajar lah. Jadi dia sini, dia belah kanan dia ni ada jenis tuberculosis, nampak sikit, dan belah kiri sekali ni lepromatous. Teruk lah, tengok muka pun sial tengok lah. Ada indeterminate ni tengah-tengah, lepromatous ni untuk kali, tuberculosis ni hak paling ringan lah. Ni indeterminate ni decision by dermato lah juganya, maksudnya orang rawat dah panah lama dah, ada hypopigmented lah, rawat dah panah, tak degi-degi, tak jadi-jadi juga, kita buat skin smear, kita ambil air bawah kulit tapi negatif, lepas tu dermato ambil biopsi, tak ada nampak AFB tu negatif, tapi hanya nampak ada benda masuk dalam saraf je. Maksudnya ada benda nak infiltrate saraf, dia bubuh indeterminate lah. Indeterminate ni tak boleh nak tentu pada ayat dia kak. Dia boleh regress, mana boleh undur semula, tak jadi kusta pula, ataupun boleh progress kepada kusta yang betul lagi lah. Okay. Ni differential dia, pterygium alba, pterygium versicolor, post inflammatory hyperpigmented lah. Boleh cakap.
Lepas tu hok ni hok rengeh sekali, tuberculosis leprosi. Ni hok jenis rengeh ni kalau bandingnya dengan classification hok klinik pakar agak possibly lah. Tuberculosis leprosi ni serupa dengan ciri-ciri serupa dengan possibly lah. Maksudnya kulit dia tu, kulit tu ada 1 atau sampai 5 sikit je. Lepas tu boleh jadi hypo atau hyperpigmented. Lepas tu well defined indurated lah, maksudnya dia ada kerah sikit dan dia nampak bulat lah. Ni nampak ada bulat gitu. Lepas tu sensation ni bila kita test patient migraine ni, kita test dengan colek gigi tu, sensation dia tak sera, ialah deria pada lesion tu, pada kulit kita test tu tak ada deria dah dah. Mana tu kena high suspicion lah. Dan cuma ni kalau kita buat torehan kulit, kita ambil air bawah kulit, kita cari kuman bakteria ni tak jumpa, negatif lah. Dah. Lagu mana kita nak tahu juganya, kena hantar refer dermato juga untuk dia buat biopsi lah. Bila biopsi barulah confirm tuberculosis leprosi dah. Tapi prognosis dia good lah. Lepas tu tuberculosis leprosi ni. Tuberculosis leprosi mana flat center yang ada margin lah. Well market margin tu nampak jelas dia punya dinding-dinding dia lah. Dan dia asymmetrical lah. Tak semestinya ada kanan kiri. Okay. Flat center dan tengah tu, tapi edges dia ada naik lah sikit tu, ada margin lah. Lepas tu differentialnya dia corporative lah gitu juga. Dah. Tapi kalau kita test ini corporative, kita kisah lah dia kira lah deria tu tak hilang pun. Dah. Lepas tu granuloma anulare, lepas tu ada juga lupus vulgaris lah. Differential saja. Lepas tu kalau ada borderline tuberculosis, ni classification borderline ni dia akan lebih pada 5 sikit lah. Ada dinding juga dan sensation mana deria pun akan hilang juga pada kulit tu, akan hilang juga. Cumanya dia ada satellite lesion lah, macam ada tepi-tepi tu ada lesion, mana dia tidak kata bulat betul, tepi-tepi dia ada apa satellite lesion, ada kecil-kecil pula masalah kulit lain tu dah. Maksudnya dia ni progress ataupun lebih teruk daripada tuberculosis saat ni lah, tuberculosis leprosi saat ni lah. Dah. Okay. Untuk tuberculosis leprosi, tuberculosis borderline, sorry. Yang ketiganya pula borderline, maknanya tengah-tengah. Bukan nak kata tuberculosis, bukan nak kata lepromatous. Jadi borderline ni agak teruk sikit lah lesion dia tu. The central island lah, normal skin, maksudnya tengah ni masih jadi pula gitu. Lepas tu sensory loss dia akan moderate. Lepas tu honey ni bila borderline ni jenis yang sarah peripheral dia ni enlarge lah, memang kita jauh dia akan serah tebal lah, sarah peripheral ni. Dan kalau kita buat skin smear pun, kalau kita toreh ambil air kulit bawah ni, kita akan nampak kuman tu lah. Macam dia banyak kuman tu sini dah. Okay, ni borderline. Lepas tu kita ada juga lagi sebelum pada lepromatous tu borderline lepromatous. Borderline lepromatous ni lagi teruk lagi. Ni ekor gini tak, maksudnya tengok topok-topok gini. Dipanggil symmetrical punch out annular lesion lah. Annular lesion ni bulat lah. Lesion bulat dan dia sloping to periphery, maksud dia kau turun ke tepi tu kau turun gitu deh. Ada macule, papule, plaque, nodule, banyak rupa jugalah. Dan sensation dianya
sensation in lesion slight sahaja. Maksudnya dia deria tu dia serum. Kalau kita jamah di kulit tu di tempat banyak ni, waktu teruk gini ni ada deria pun. Maksudnya dia serum lah. Deh. Sebabnya dia bukan efek saraf di kulit tu, di efek di saraf besar, saraf peripheral lain deh. Dan kita toreh air kulit pun memang akan ada lah. Ni memang positif lah. Ni borderline. Tu kelat. Ni agak sial dah. Yang ke 5 ni lepromatus leprosi. Ni hok ngelah, ni hok jelas sekali. Dan sakit kita pada hok jenis lepromatus leprosi ni lah. Lesion dia banyak dan ada nodul kat kening, kat mata, kat pipi, hidung, mulut gapo ni ada belakang. Dan dianya sensation pada lesion tu kalau kita test tu memang ada sensation pula. Lepas tu kalau kita ambil air bawah kulit memang akan ada memang ada kuman tu lah, banyak lah. Dan ni paling infectious lah, paling berjangkit korang lah. Okay, ni contoh dia deh. Dia panggil muka ni dia panggil Leonan facie, makna muka singa lah. Leonan facie maksudnya muka ala singa. Jadi muka tu dia kembung sikit lah. Ada nodule dan deform. Loss of eyebrow, thicken earlobe, telinga pun jadi tebal, terutamanya cuping telinga. Ni sama juga walaupun tak kembar gitu, tapi apa yang berlakunya ialah dia ada madarosis lah, bulu kening tu hilang bulu kening jadi hilang bulu kening lah. Sebab apa? Sebabnya macam saya cerita tadi, dia suka pergi ke sel rambut dah, sel bulu roma, menyebabkan jadi licin, jadi jatuh bulu kening tu lah. Lepas tu lagophthalmos maksudnya mata tak boleh nak tutup molek. Lepas tu ectropia maksudnya mata bawah pun macam orang buat nyanyi tu lah. Orang buka mata, budak-budak buka mata tu kan, bawa mata buat macam matu ke apa tu. Tapi dia automatik. Maksudnya naknya ectropia ni maksudnya memang kening kelopak mata bawah ni memang terbuka sendiri gitu. Deh. Lepas tu ulcer pada kornea tu dan juga tembuh lah kornea mata dengan eye distraction lah yang berlaku deh. Lepas tu saddle nose, hidung tu jadi kepek, jadi tergelar deh. Kalau kepek biasa kita kepek juga apa ya? Hidung tu dia tergelar, dia makan mukosa jadi tergelar di bawah hidung ni lah. Dan dia juga akan kembar di telinga ni, akan buka sikit di cuping telinga utamanya deh. Ni antara contoh jugalah lepromatus lepre gini. Pok cik ni nampak gelak sikit dah. Ni lepas makan clofazamine lah, lepas makan ubat. Jadi kulit tak gelak sikit. Okey, lepas tu ni telinga pun akan buka lah. Ni antara jenis-jenis juga ni. Jenis nodula buka gini pun memang jenis kusta juga dah. Naik kusta ni dia bukan satu wajah sahaja, dia ada banyak wajah lah. Semuanya bergantung kepada imuniti respon badan itu berbeza-beza lah. Jadi bentuk pun berbeza lah. Cuma untuk lepromatus lepre ni dia paling infeksius lah, paling mudah jangkit korang lah. Lepas tu differential gak ni kanser ni dah, maksudnya sel T cell lymphoma ada juga gini. Lepas tu sarcoidosis pun kanser juga. Dan tajuk keduanya nerve involvement. Untuk clinical presentation dia, saya sebut tadi dia memang akan give effect saraf berbanding penyakit lain. Memang hallmark dia lah, mana tanda utama dia give effect kepada saraf. Kalau tuberculosis ini hok rengeh ataupun palsy berseleri ni, hok rengeh ni dia akan asymmetrical, dia tidak kanan kiri, dia tepat hanya localize kepada skin tu sahaja, lesion tu, localize kepada lesion sahaja. Kalau lepromatus lepre pula hok teruk ni, dia masalah saraf dia tu akan symmetrical.
Deh tak associate with skin lesion sebabnya dia pergi ke saraf besar sikit. Bukannya saraf hujung kali ni peripheral juga, cuma saraf tu besar. Jadi efek habis semua deh. Dan sebabnya sebab apa? Sama ya, sebab dia pergi efek saraf. Dia minat duduk di saraf tu lah. Dan dia kalau masalah ni dia ngelah-ngelah sekali lah, kronik lah. Sign dia di estesia dia berbeza. Lepas tu saraf tu akan jadi tebal, bekok. Kita sera jamuh pun akan papik akan sera. Lepas tu ada muscular wasting. Muscular wasting ni sebabnya saraf tu tak jalan dah, jadi daging situ pun akan jadi wasting lah. Daging tu akan kecut dah. Dan lemah lah. Lepas tu ada trophic changes. Okay, ni great auricular nerve dah. Okay, ni great auricular nerve. Memang kalau lah kita untuk orang yang teruk kita nampak ke arah kusta ni memang kita cek saraf. Jadi kita paling superior, paling kanan atau kiri kita nampak lah auricular nerve dia tu menebal dah. Jadi nampak lah. Kita tengok saraf lain lagi, banyak lagi saraf-saraf lain pun. Dan cumanya untuk neurological ni dia late diagnosis lah, memang ngelah-ngelah, dia lambat. Dan efek sensory, motor ataupun autonomic nerve. Characterized by nerve enlargement. Ada biasanya tak boleh nak reverse lah biasanya. Masalah gini kan jadi permanent disability lah. Ni manifestation ni biasanya commonly asymmetrical lah berbanding dengan symmetrical. Lepas tu dia affect superficial or distant nerve. Ada banyak pattern lah. Sikit je. Ada boleh jadi foot drop sebab affect common parentnya, wrist drop ataupun claw hand pun boleh. Loss of thumb opposition. Cakok joint dah. Ni cakok joint dah. Kita tengok pada patient kecil manis sebabnya loss of sensation menyebabkan frequent injury lah, menyebabkan jadi cacat kaki sebab kaki hilang deria dah. Kalau orang tu tak ada kecil manis tapi hilang deria siapa jadi cakok joint memang highly suspicious. Boleh kena kata kusta lah juga tu. Maksudnya memang kena siasat betul lah ni. Ada neuropathic ulcer, claw hand ke apa. Juga patient di besuk ni asal silahnya daripada chronic foot ulcer lah deh. Tak ada kecil manis tapi ada chronic foot ulcer, lama terik tak jadi, rupanya cek-cek ada kusta rupanya deh. Dia involve juga ocular, mata, bahagian mata dia boleh buat jadi tak boleh tutup kelopak mata, ulcer pada ataupun inflame pada kornea ni atau pada iris lagi, dalam ni lagi, ataupun boleh jadi nodular episclerosis lah. Ini memang jadi boleh jadi buta lah juga dah. Mucous membrane lepas pada saraf dia juga suka duduk di mucous membrane. Bila mucous membrane ni banyak lah. Mucous mucous membrane kita kan, maksudnya di hidung, di mulut, di tekuk ke apa, vocal cord tu sendiri boleh jadi orang tu suara keras, suara garau ke apa tu, boleh menyebabkan tukar suara kat deh. Okey, ni clinical feature untuk tuberculoid dan lepromatous dah. Okey, tapi tak apa, kita hak pentingnya hak ni deh. Hak ni WHO punya classification lah. Ni optical dah. Iaitu porsi gengeng sikit, mati berseri, teruk dah. Kalau porsi ni dia kurang sikit buat jakit kat orang dah. Sebab kalau kita tarik air bawah kulit dia pun tak ada kuman tu. Dia kena dengan biopsi baru jumpa. Adapun mati berseri ni dia teruk lah. Kalau tarik air tu ada lalu dan memang banyak mudah jangkit lah. Keluarga kadang-kadang memang ada juga dari keluarga kena jangkitan lah. Bila kena
multiversary ni deh. Skin lesionnya kalau palsi ni kurang daripada, tukar colour sikit mana ni. Colour. Palsi ni kurang daripada 5 ke bawah Kalau palsi 5 lesion ke bawah. Kalau lah multiversary ni multiple lah, lebih daripada ni atau lebih. Gitu tak? Dan ada belakalah anhidrosis ke apa ni, tak ada anhidrosis. Sensation reduce. Pada kulit tu sensory tu memang akan reduce. Tapi kalau multiversary tu sensation dia normal pada kulit penyakit tu lah. Normal pada kulit penyakit, tapi pada saraf lain besar dia akan reduce jugalah sensation tu lah. Efek okay. Lepas tu treatment 1 year, kalau multiversary pula 3 tahun lah. Ni dia punya ni, sorry. Kalau surveillance 5 tahun, kalau multiversary ni 10 tahun deh. Kontak kalau kontak untuk palsi ni sebab dia tak kuat, jadi kita cek kontak tu sekali je, setahun je untuk cek kontak untuk palsi. Tapi multiversary ni sebab dia kuat, dia mudah jangkit ke orang, kontak dia ni ahli keluarga ke dia terdekat tu memang kena mari ke klinik cek selama 5 tahun. Mana 5 kali dalam masa 5 tahun tu kena cek semua deh. Okey, bagaimana nak cek lah tadi. Cara nak cek sorry. Mana dah? Video saat ni dia tunjuknya tengah tadi iler deria sapalah ke tepi, ujung tu barulah ada deria semula deh. Maksudnya kau memang hak ni lebih kepada porsi besar dia, maksudnya iler deria lah dia sini ni deh. Jadi tapi tak apa, ni untuk test ni saya skip lagi sebab ni nerve punya nervous system punya examination lah. Untuk MO untuk tengok tu adalah untuk cek berlaku ulnar nerve, median nerve, popliteal nerve. Ni examination ulnar thumb opposition tak boleh ke mana. Okey. Lepas tu sama je lah, tak apa. Ni claw hand dah ni dah. Ni testing yang doktor akan buat lah. Ada juga foot drop. Kita test juga foot drop lah. Okay. Next ni adalah differential. Kalau nerve damage differential dia banyak lah. Sama ada diabetes, syphilis, ada juga autoimmune disease, mana Guillain-Barré syndrome, myasthenia gravis, lepas tu compression macam carpal tunnel syndrome, malignancy pun boleh menyebabkan nerve damage juga. Kita kena check lah, rule out lah benda-benda ni. Okay, untuk investigation kita ada slit skin smear. Slit skin smear ni untuk kalau macam lah TB, kita ambil smear juga kan, TB AFB smear kita ambil seputum, lepas tu tengok bawah mikroskop. Tapi untuk kusta ni kita nak cari di kohok tu tak boleh. Jadi lagu mana kita buat, kita kena ambil air kulit. Tak boleh ambil air kohok tadi, kita kena ambil air kulit. Jadi caranya ialah memang kita toreh kulit ni sampai tak sedar, kita nak air dia saja deh. Air jenis tu, bawah kulit tu kita akan toreh lah. Dan untuk SSS ni dibuat di PR1 lah, di klinik. Aku share link kat kau ke Jabi ni link kehadiran ni untuk reti buat. Tu dan juga di Kapurata untuk slit skin smear dah. Okey, lepas tu yang keduanya kita ada biopsi, yang ketiga PCR. Ni skin smear, ni alat-alat dia lah.
Kalau sehingga 2022 baru ni sebenarnya hok buat SSS ni di Terengganu ni hanyalah di Besut saja. Di daerah lain tak buat pun lagi. Maksudnya PR1 di klinik-klinik lain tak establish, tak buat lagi lah SSS. Hanya di Besut lah yang buat sehingga 2022 pun ni lah. Tapi 2023 pun ni adalah yang boleh buat dah. Mana kita ambil tempat yang dia suka sekali lah. Antara dia sukanya tempat yang sejuk deh. Kita tadi memang Kumen ni suka kulit yang sejuk. Utama sekalinya dua cuping telinga ni. Dua cuping telinga ni kira wajib. Lepas tu part lain tu biasa kita ambil di siku kanan kiri dan juga di lutut kanan kiri lah. Kalau doktor buat memang doktor pakai toreh lah. Toreh dah korek air, lesek atas slide. Deh. Inilah antara contoh dia. Memang toreh kulit lah. Ataupun kalau ada lesion kita akan ambil pada sisi lesion tu lah. Di dinding dia tu kita akan ambil. Sebab sini yang aktif lah. Kalau ada di tepi ni. Tengah tu macam kurang lah. Kita lesek di slide. Okey. Kalau hari makmal kita ada yang terlatih dah memang baca SSS ni. Tak perlu hantar ke Sungai Buloh lah. Cuma Sungai Buloh tu dia akan cek pula cek di makmal Besut ni. Kemudian kita akan hantar ke Sungai Buloh untuk dia quality control lah juga. Memang kita ambil di PR1 boleh di Pasakan dan juga di Kapur Raja memang dilatih dah lah. Biopsi ni buat di klinik dermal lah. Deh. Dan kita tak bercada untuk buat apalah. Biar memang dermata lah buat skin biopsi. Dia akan ambil di ujung-ujung juga lah. Okey, saya ambil je. Pura-pura. Okey, sikit lagi. PCR ada juga. Ni saya culture saat ni deh. Ni memang jarang jugalah. Memang pakar yang order culture ni. Nak test kerintangan antibiotik tu lah. Memang kos mahal lah. Sebabnya sekali buat tu dia dalam 80 ekor tikus. Untuk satu test tu dia cocok. Dia pego tikus lah. Dia cocok lepas tu dia pego tikus tu. Lepas tu dia test antibiotik anti leprosi ni pada setiap tikus je lah. Pada kaki-kaki je lah. Okey. Nak siap ni. Tak apa, transportation. Management. Okey. Ni lab investigation kita akan check juga GCSPD, FBC, RP, LFT, unit analysis dengan RBS deh. Sebab GCSPD tu yang kalau first line ada Depson, dia tak boleh kalau ada GCSPD lah. Lepas tu during treatment kita akan check FBC dengan RP dengan LFT. Management dia banyak jenis ubat tapi kita pakainya WHO regime lah. Sungai Buloh pun ada waktu big regime juga tapi kita tak pakai dah. Ni Sungai Buloh cerita lama lah. Okey, cerita lama juga. Okey, ni yang terkini deh. Mana updated daripada edisi baru, manual kuster edisi baru. Updatednya TB possible seri tadi, orang yang ni kita bagi ubat yang sama je. Dia pack tu dia serupa je dengan MB. Cuma duration sahaja yang berbeza. Kalau PB ni 9 bulan, MB 12 bulan dah. MB 12 bulan maknanya PB 9 bulan sahaja. Dan surveillance ni maksudnya ke surveillance ni kita buat SS. Maksud kita doktor akan check dia kena mai ke klinik untuk check ada relax ke ada berlaku pula ke dalam masa 5 tahun untuk PB. Tapi untuk MB ni kena 15 tahun. Kena check je lah. Untuk 5 tahun pertama MB ni kita toreh pula kulit dia. Walaupun bau ni negatif dah. Tapi 5 tahun pertama selepas habis ubat tu kita toreh setiap tahun sekali. Sekali nak tengok, nak monitor. Ada relax pada dah. Dan clinical surveillance lah lepas 10 tahun seterusnya lagi tu lah. Dan nebula saat ni posisi ada nebula kena ia tak perlu dok macam TB. Dia boleh balik pakai rumah je. Dia kena perhabis dalam masa 9 bulan. Kalau MD pula
12 dos kena habis dalam masa setahun setengah. Dah. Jadi ni apa pack dia lah, maksudnya hok dia wis lalu. Jadi hok learningnya edisi barunya pakai ni sahaja yang ada ketiga-tiga jenis ubat dah. Ada Dapsone, Clofazimine dengan Rifampicin lah. Ada ketiga-tiga ubat. Kalau yang menu yang lama dia tak ada Clofazimine, sini ada Dapsone dah. Dah. Okey. Efek pula, dia boleh Dapsone menyebabkan hemolytic anemia, darah pecah. Sebab kita cek FBC juga. Boleh menyebabkan hepatitis, kita cek LFT, boleh psikosis, boleh dermatitis juga. Clofazimine tadi boleh menyebabkan kulit tu hitam. Orang tu jadi gelap. Dah. Ada GI disturbance, photosensitivity dermatitis, dry skin boleh juga. Kalau rifampicin pula macam kita counsel untuk patient TB lah. Dia jadi urine color orange. Boleh apa, ciri perut, boleh jadi liver dysfunction juga, thrombocytopenia pun boleh juga dah. Lepas tu ni Dapsone drug reaction lah. Ada juga jenis tapi rare lah sebenarnya dia. Ada dermatitis juga ya. Ni Clofazimine tu saya dia. Orang tu walaupun dia boleh jadi hitam dah. Tapi nak siap tu ia siap tapi lambat. Dia hilang tu lambat. Pakai Clofazimine lambat jugalah nak hilang. Ni second line treatment, ada Offload, ada Clarithromycin, minocycline dengan ethionamide. Ni kalau orang yang ada resistant ataupun ada G6PD deficiency ataupun tak tolerate kepada first line lah. Ni pun bawah pakar jugalah. Dah. So tu sahaja dulu. Jadi grading ni saya skip sahaja. Last kali saya nak tunjuk kita punya ni lah, bila nak refer pakar dah. Kalau untuk refer pakar ni kalau nak refer pakar ni when in doubt, bila tak tahu boleh refer, maksudnya in doubt of kuster ni boleh refer je pakar dah. Cuma untuk kita tempat yang ada PR1 boleh refer ke PR1 untuk buat slit skin smear lah, untuk toreh kulit dah. Refer ke kita dulu, kita kecek dan kita keteh air bawah kulit. Kalau lah result negatif, kena refer ke dermato lah untuk biopsi pula dah. Okay. Lepas tu kalau ada reaction lah, ni teruk reaction yang teruk dia lah. Dah. Itu sahaja saya rasa untuk kuster take home message. Dia ada banyak muka lah. Dia ada memang banyak muka, different type of presentation. Tapi hallmark dia skin patches, hyperpigmented atau hypopigmented tani dengan loss of sensation. Lepas tu ada enlarged peripheral nerve ataupun SSS positif lah. Boleh tak patient datang tak ada skin condition tapi dia sensation problem je? Tu kita tak buat test ni dulu lah. Kita rule out benda-benda lain dulu lah. Dah. Cuma saya nak tunjuk juga kita punya manual kebangsaan yang baru. Dah. Pengurusan kuster edisi 3 ni baru benar lagi. Yang baru ni memang perubahan dengan manual yang lama yang Dr. Azura present, dia ada sebut dalam program LAKA pun ni, program latihan pun ni. Dia ceritanya dari segi rawatan, untuk rawatan dalam ni yang besar sekalinya rawatannya memang dia first line terapi ni memang ketiga-tiga akan guna lah, Rifampicin, Dapsone dengan Clofazimine. Dan ubat palsi berbanding yang sebelum ni Rifampicin dengan Dapsone saja untuk palsi, tapi kali ni semuanya guna satu blister pack yang sama lah, yang ada Rifampicin, Clofazimine dan Dapsone. Dia ubah rawatan. Dan kalau MB pun dulu dia ada bacterial index. Kalau bacterial index lebih daripada 4, mana SSS ni sangat teruk, dia kena pakai ubat lebih lama lah sebenarnya. Bukannya mana kena lama lah, bukannya 12 bulan tapi kena pakai 18 bulan sebelum ni. Tapi sekarang ni semuanya untuk MB
multiversary semuanya 12 bulan. Kena makan kalau posit ni 6 bulan. Okey. Itu sahaja saya rasanya. Dan satu lagi, tak ingat. Nak cerita juga dalam manual baru ni dia ada ceritanya berkenaan dengan hok baru, projek barunya ialah prophylaxis untuk kontak. Prophylaxis untuk kontak ni lagu mana? Kalau dulu kita kontak-kontak kita ni kita akan panggil untuk saringan, memang gitu juga tak? Cuma dia ada buat pilot project di Pahal dulu sebenarnya, dia buatnya lagu mana? Dia bagi prophylaxis rifampicin. Single dose rifampicin. Maksudnya orang kampung tu kalau ada hok kena dia saring-saring, lepas tu kisah kapung tu dia witelai ubat rifampicin sekali lagi. So kapung dia witelai. Maksudnya gitu. Prevention, prophylaxis lah. Yang ada baru ni lah. Cuma untuk Ganu tak tahu bila nak start lagi, tak tahu lagi, tapi pilot projectnya di PH ada dan katanya berjaya lah. Tak. Cuma dalam menu baru pun dia ada letak dah benda ni. Dipanggil single dose rifampicin punya prophylaxis lah. Gitu sahaja dah lah. PH dia banyak orang si kot. Tapi kalau waris kita ada, kita kena buat saringan apa-apa tak? Better saring klinikal dulu lah. Saring kulit klinikal juga kalau ada kita ada kontak tu jemput doktor untuk saring klinikal dulu lah. Okey, ada soalan ada sebelum nak tutup ni? 3.20 dah. Maaf ambil masa lama. Ada raise hand, ada soalan. Ada soalan ni? Tak ada. Tak ada soalan ni. Okey, kalau tak ada soalan, itu sahaja. Kita tutup aja dengan surah Al-A'la lah dengan tasbih kafarah. Asal share kat mana? Dalam link, dalam message dia.